أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين
وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita meneruskan kuliah live online kita sebagaimana yang telah dijadualkan. Semoga Allah terus memberikan bimbingan dan pertolongan untuk melancarkan perjalanannya. Di sana saya akan menyambung bacaan tafsir ke atas ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Waqi'ah. Malam ini untuk surah Al-Waqi'ah, di mana kita masih pada ayat yang ke-25 daripada surah Al-Waqi'ah, iaitulah ayat yang berbunyi: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Tidak, yakni mereka, yakni penghuni-penghuni syurga itu mendengar di dalamnya, yakni di dalam syurga, lagwan, perkataan-perkataan lagwa, wala ta'siman, perkataan-perkataan yang akan mendatangkan dosa. Terima kasih kepada Muhammad Saleh Muhammad. Terima kasih kepada Long Nusi Mirul Long. Dan terima kasih kepada Kodan Cik kerana ikut serta saya di dalam kuliah kita ini, ya. Minta maaf kalau tersalah baca nama, ya. Saya ikut apa saja yang tertulis dan saya membunyikan setakat yang saya fahamlah, ya. Okay, baik. Sebelum ini, dalam kuliah yang lalu, saya ada membacakan satu tafsir, dan saya nak bacakan sekali lagi sepintah lalu berkenaan ayat ini, iaitu mereka, yakni penghuni-penghuni syurga,
tidak akan mendengar kata-kata kebatilan di syurga. Tidak akan mendengar kata-kata kebatilan di syurga. Dan perkataan kebatilan ini, ya, batil ni saya ambil daripada perkataan penafsir ini. Maka perkataan batil itu membawa beberapa maksud yang juga relevan. Antaranya kepalsuan. Mereka tidak akan mendengar kepalsuan, berita-berita fake, berita-berita palsu, fitnah di dalam syurga. Mereka juga tidak akan mendengar kebohongan. Kebohongan di dalam syurga. Macam contoh, ada juga yang nakal. Dia KKM belum keluarkan lagi jumlah pengidap COVID-19 untuk hari tertentu misalnya. Hari ni tak adalah berlaku, saya tengok. Ada banyak kali juga berlaku. Naik sampai ada sekali tu saya tengok sampai 11,000 ke apa naik. Orang pun bising dah. Rupa-rupanya ia berita fake, berita palsu. Ya, bukan berita yang sebenar. Ini contoh. Maka di dalam syurga nanti kita tidak akan dengar berita-berita bohong seperti itu. Malah di dalam syurga kita juga tidak akan mendengar berita yang sia-sia. Sia-sia tu maksudnya tidak berdosa, tapi pahala pun tak dapat. Kalau tadi itu, kalau kepalsuan, kebohongan tadi itu berdosa. Tapi yang Tok Sah kata yang berdosa, yang tak berdosa pun tidak akan didengar di dalam syurga. Perbualan-perbualan lara yang tidak ada manfaat, yang kosong je. Salah pun tidak, tak salah pun tidak. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tak ada juga. Yang jenis ni pun tak ada dalam syurga. Bayangkan. Perbualan-perbualan kosong yang tak ada dosa, tak ada pahala pun, perbualan yang pentingnya tak ada dosa lah. Perbualan tu tidak ada dosa, tidak membawa dosa, pun tak ada dalam syurga. Apatah lagi perbualan-perbualan atau perkataan-perkataan yang membawa dosa. Begitu juga yang tidak masuk akal. Perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang tidak akan masuk akal. Kalau kita tengok dalam Facebook hari ini, Instagram, dan berbagai-bagai media sosial yang lain. Mentang-mentang lah ada Go Live, mentang-mentang lah ada YouTube. Kita kononnya boleh lepaskan apa sahaja yang kita nak lepaskan. Bercakap ikut sedap kita. Kadang-kadang kita bantai individu tertentu ikut lepas mulut kita, tanpa sempadan dan sebagainya. Maka perkataan-perkataan ini tidak akan kita dengar. Kalau kita masuk syurga nanti, insya-Allah, moga-moga ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga. Masukkanlah kami semua yang mendengar ini ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya. Dan dalam mereka juga tidak akan mendapat dosa dengan mendengarnya. Maksudnya dia begini. Bila kita masuk dalam syurga, perkataan-perkataan yang kita dengar yang diperbualkan oleh ahli syurga tidak akan menyebabkan kita berdosa. Dia tak sama macam keadaan kita di dunia ini. Kadang-kadang kita berdosa wal'iyazubillah kerana kita yang cakap perkataan-perkataan itu. Kita yang cakap perkataan-perkataan itu. Lantas kita berdosa kerana kita yang menuturkannya. Tapi kadang-kadang kita berdosa bukan kerana kita yang menuturkannya. Kita berdosa kerana kita mendengarnya. Hanya mendengar. Tapi walaupun hanya mendengar, maka mendengar sahaja itu pun telah membawa kita kepada dosa. Perkataan-perkataan umpat, perkataan-perkataan keji, fitnah, kebohongan,
Mendengarnya sahaja pun menyebabkan kita berdosa. Membacanya sahaja pun menyebabkan kita berdosa. Misal katalah tuan-tuan, lalu. Facebook ni kan dia jenis lalu kan, dia jenis roll kan. Kalau tambah kalau kita guna handphone, kalau kita guna komputer pun dia jenis roll kan, dia turun kan. Dia turun dan turun. Katalah sedang kita membaca Facebook, tiba-tiba lalu status ataupun post fitnah ataupun tulisan atau rencana fitnah lalu depan mata kita. Kalau kita berhenti baca, dosa. Kalau status tu status berbau fitnah. Kalau kita jumpa dalam Facebook kita, sepatutnya status yang berbau fitnah ini kita tinggalkan je. Kalau boleh kita delete. Kalau tak boleh di-delete, kita hide. Kalau kita nak unfriend tu atau block tu mungkin tidaklah kot. Sebab unfriend block ni dengan tuan-tuan dia sekali. Itu kalau tuan dia dah melampau. Kalau tuan dia dah melampau dalam menggunakan perkataan-perkataan keji fitnah ini, sehingga kita jadi tak selesa dan kita boleh menyebabkan tersangkut dosa-dosa ke atas diri kita. Bolehlah kalau kita nak unfriend, tak salah dah. Nak block, kemudian kalau dengan unfriend pun lalu gak lagi, boleh juga di block. Ya. Tapi kalau dalam bentuk hanya artikel, bukan dia tulis, dia share, dan dia pun katalah dia ni jenis tidak pernah pun tulis status fitnah. Kali tu je dia tulis. Maka tak payahlah nak unfriend dia dulu ke block dia dulu, tak payahlah. Kita delete saja artikel dia kalau boleh. Kalau tidak pun kita hide. Supaya kita, kalau tak boleh, tapi kita tak nak unfriend, tak nak block, kita tolak laju-laju. Kalau kita berhenti sekejap baca pun, dia jadi dosa. Cuba ambil tahu pun, dia jadi dosa. Sebab tu berita-berita yang berstatus fitnah ini tak boleh baca. Baca berdosa. Kita dengar tengok kawan-kawan berbual dekat tepi jalan, berlonggok. Kita pun berhenti dengar. Tiba-tiba kita menyedari mereka sedang mengumpat atau sedang membuat fitnah. Cepat-cepat tinggalkan. Cepat, spontan tinggalkan. Walau tunggu sekejap, tak apa, sekejap lah, nak tahu sikit lagi. Dosa. Ya. Tetapi di dalam syurga, kita tak akan dengar, tak akan sempat mendengar perbualan-perbualan yang menyebabkan kita berdosa, mendengarnya. Kerana tidak ada di kalangan penghuni syurga itu yang mahu berbual-bual dengan perkataan-perkataan umpat, keji, fitnah, dosa dan seumpamanya. Baik. Kita pergi penafsir lain. Terima kasih Azfar Nur yang baru masuk. Azfar Nur, terima kasih. Dengan lambang love dia. Terima kasih. Baik. Kemudian ada penafsir dalam mengulas ayat yang sama. Ayat 25 daripada surah Al-Waqi'ah ini. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Tidak tersambar di telinga mereka kata-kata yang keji, kotor atau cabul. Ini lebih kepada mengurailah. Tidak tersambar di telinga mereka kata-kata, saya terlupa perkataan sebenar. Ini sebab saya terjemah daripada bahasa Arab ni, saya terlupa perkataan sebenar yang dia pakai. Sehingga saya terjemahkannya dengan tersambar. Tersambar. Sebenarnya kalau perkataan sebenarnya saya ingat terketuk. Kalau ikut perkataan sebenarnya, maksud asal perkataan itu ialah terketuk. Tidak terketuk di telinga mereka. Bolehlah juga.
Tapi saya kira dalam konteks ini dia lebih tepat tidak tersambar. Ya. Mana kita takkan terdengar. Maknanya kalau sengaja dengar pun memang tak jumpalah. Tak sengaja dengar pun. Di dunia ini kadang-kadang kita elakkanlah untuk mendengar perbualan-perbualan umpat, keji, fitnah, berita palsu. Berita mengaibkan orang lain. Tapi dalam kita mengelak tu kadang-kadang tersambar di telinga kita. Macam tadi, tersambar di telinga kita. Macam di Facebook tadi, lalu depan mata kita. Maka sekadar tersambar, sekadar lalu tu, lepas tu kita tinggalkan, tak apa. Jangan kita berhenti parking sekejap. Parking lama-lama dah tentulah salah. Parking sekejap pun salah. Ya. Tidak tersambar di telinga mereka kata-kata yang keji, kotor atau cabul. Ya. Tidak ada dosa yang menimpa mereka atas apa yang mereka dengar. Ya, kalau tuan-tuan dengar, ya Allah, inilah yang sedang berlaku di media sosial sekarang. Bahasa-bahasa inilah tuan-tuan. Bahasa-bahasa keji, kotor, cabul inilah tuan-tuan, yang sedang berleluasa di media-media sosial. Kita bimbang dengan anak-anak kita yang tak terlarangkan oleh kita. Anak-anak kecil mungkin bolehlah kita larang. Tetapi bila dah meningkat dewasa tak terlarangkan kita. Kita bimbang jika mereka terpengaruh. Ya, jika mereka terpengaruh dengan perkataan-perkataan keji, kotor dan cabul ini, yang menjadi bahasa-bahasa berkuasa. Yang menjadi bahasa-bahasa berkuasa. Yang menjadi bahasa-bahasa berpengaruh di dalam media-media sosial. Maksudnya, yakni maksud ayat, mereka, iaitu ayat tadilah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima tu tadi. Ini penafsir lain pula. Dia kata maksud ayat ialah mereka tidak mendengar di dalam syurga An-Na'im itu ucapan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ya, ini lebih kurang sama macam di atas. Ya, ucapan sia-sia yang tidak bermanfaat maknanya dosa kata yang berdosa, yang tidak ada dosa, tak ada pahala pun takkan kita dengar, atau kata-kata yang menyebabkan berdosa orang yang mengucapkannya. Ya, jadi apatahlah lagi kata-kata yang menyebabkan orang yang mendengar pun berdosa, dosakah orang yang mengucapkan. Sebab tu kalau kita nak masuk syurga, biasa-biasakanlah diri kita bercakap, bertutur, berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang membolehkan pahala. Perkataan yang tak ada dosa tu, tapi pahala tak ada, tak apalah. Perkataan-perkataan yang tak ada dosa, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Kan? Kalau setakat di dunia ni tak apalah kita masih mengucapkannya. Masih berbual, masih berbincang perkara-perkara yang dianggap tidak ada dosa, tidak ada pahala. Umpamanya cerita pasal apa? Pasal bola. Pasal bola misalnya. Berdosa tak cerita pasal bola? Tak berdosa. Kecuali lah kita mengumpat pemain bola tu ke, mengumpat juru hebah tu ke, mengumpat menteri belia dan sukan ke. Itu berdosa lah. Tapi kalau setakat cerita pasal bola tu, tak adalah berdosa. Pahala ke? Pahala pun tak ada. Jadi kalau di dunia tak apalah. Perbualan-perbualan yang harus hukumnya ini tak apa. Walaupun di syurga tak ada. Di syurga perbualan yang bertaraf harus ni pun tak ada. Tetapi di dunia ni tak apalah. Sebab kita manusia kan. Takkan kita nak cakap benda berpahala je. Susah kita juga, letih kita juga. Bolehlah sekali-sekali kita release, kita bercakap benda-benda yang lepas bebas, namun tidak berdosa. Tetapi tidak banyak. Perbualan-perbualan kosong ni tidak banyak. Dalam sehari itu tidak banyak.
dalam jumlah jam kita bercakap tu, sedikit sahaja peratusannya yang perkara-perkara kita bercakap, perkara-perkara yang harus ini, yang tak berpahala ini. Lainnya semua mendatangkan pahala. Kalau nak masuk syurga, kita kena lazimkan. Kita kena lazimkan diri kita, kita kena biasakan diri kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Walaupun ia tidak popular, walaupun ia tidak viral, memang tak popular, memang tidak viral, kan? Bahasa yang tidak bombastik. Orang sekarang kata bahasa tu kena bombastik, baru kita popular, baru kita viral, baru Facebook kita like-nya tinggi, followersnya tinggi, YouTube kita pun tak apalah. Kalau kerana nak followers tinggi, YouTube pun tinggi, kita terpaksa kita nak menggunakan bahasa kesat kotor yang menyebabkan kita berdosa, merisikokan kita sebagai ahli neraka, wa'ayazubillah. Tak payahlah. Biarlah kita orang biasa-biasa je. Biarlah kita jadi Facebooker yang biasa-biasa sahaja. Tak apalah. Baik. Kemudian penafsir lain. Suatu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak dengar dalam syurga itu perkara lara dan perkara yang mendatangkan dosa. Kata penafsir ini pula, ini tak mendengar perkara-perkara dosa ni, tak mendengar umpat keji, perkataan-perkataan batil ini, berita-berita palsu, berita-berita fitnah di syurga ini. Kata penafsir ini adalah suatu penyempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yakni kita insya-Allah nanti sebagai penghuni syurga di syurga nanti. Ini adalah nikmat yang sempurna. Di dunia ni kadang-kadang kita duit banyak, pendapatan banyak, keuntungan berniaga banyak, gaji besar, makan sedap-sedap, rumah cantik, selesa, kereta mahal, kereta besar. Tetapi kita tidak ada nikmat ketenangan. Hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, telinga kita tidak tenang. Sebab kita sering mendengar perkataan umpat keji, berita palsu, keaiban kita yang telah lalu, yang kita telah insafkan, taubatkan, dibongkar-bongkar, disebut-sebut. Tidak aman kita. Tidak kita di dunia ni, tidak kita dapat nikmat ketenangan daripada umpat keji, tuduh-tuduhan. Orang tuduh kita begitu begini, padahal itu hanya persepsi dia. Itu hanya andaian dia. Dia andaikan begitu. Dia tuduh kita. Maka dengan andaian dia sendiri, dia begitu yakin 100% dia betul. Itulah kita, jahatlah kita ni. Padahal itu andaian dia. Hanya andaian dia misalnya. Kita, di dunia kita tak boleh elak benda-benda macam tu. Tak banyak sedikit. Baik macam mana pun kita. Tosahkan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tidak ketinggalan difitnah, menjadi mangsa berita palsu, berita fake. Aisyah, Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ketinggalan menjadi mangsa berita palsu, hadisul ifk, berita palsu. Di dunia, sebaik mana pun kita, tuan-tuan, sebaik mana pun kita di dunia ini, kita tak boleh lari. Kita tidak akan mendapat nikmat ketenangan yang sebenar-benarnya daripada ketenangan, daripada menerima berita-berita, mendengar berita-berita ini. Perkataan-perkataan seumpama ini, umpat keji, caci maki ini. Tuan-tuan.
Ya. Ha. Tapi di syurga insya-Allah itulah penyempurnaan nikmat. Tempat tinggal selesa, teramat selesa. Makan minum teramat selesa. Ketenangannya pun menjadi suatu nikmat yang amat besar. Telinga kita tidak terganggu, hati, jiwa dan perasaan kita tidak akan terganggu, malah tenang sentiasa. Kata penafsir ini lagi, perkataan al-laghwi adalah perkataan sia-sia yang tidak ada manfaat dan tidak ada timbangan. Ya, perkataan al-laghwi adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dan tidak ada timbangan. Ya, kan dalam ayat disebut la yasma'una fiha lagwi. Orang Melayu kita sebut lara. Di situlah yang penafsir mengatakan perkataan lara ini adalah perkataan sia-sia yang tidak ada manfaat dan tidak ada timbangan. Ini yang tak samalah. Perkataan yang tidak berdosa. Dalam syurga bukan sahaja tidak ada perkataan, mendengar perkataan-perkataan yang menyebabkan si pengucap berdosa, si pendengar pun berdosa. Perkataan yang tak ada dosa pun tak ada jumpa dalam syurga. Tak ada jumpa. Perkataan yang ada di ungkapan-ungkapan, perkataan perbualan yang chatting, yang kita dengar dalam syurga nanti, semuanya, kalau semua ucapan-ucapan, perbualan-perbualan itu jenis ada pahala punya. Cuma di syurga tu tak ada pahala lah dah. Tapi kalau ucapan-ucapan di syurga tu nak dibandingkan di dunia ni, maknanya ucapan-ucapan yang kita akan dengar, perbualan, sembang, menyembang, yang kita akan dengar di syurga nanti adalah sembang dan perbualan, ya, sembang berhiwar, yang ada pahala. Kalau di dunia ni, perbualan itu perbualan yang ada pahala. Sembang tu sembang yang ada pahala. Pertuturan dan percakapan itu yang ada pahala. Itu je yang kita akan dengar dalam syurga. Sebab itulah saya kata tadi, kalau kita nak masuk syurga, tarbiyahlah diri kita, didiklah diri kita, latihlah diri kita, ya, supaya kita hanya bercakap apa kebanyakan percakapan kita membawa pahala. Bila kita angkat mulut, angkat lidah je ada pahala. Angkat je lidah ada pahala. Bersuara je kita ada pahala. Bergerak je jari kita atas keyboard ada pahala. Ada pahala. Dalam kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin dan lain-lain kitab tasawuf, ada satu tajuk popular yang disusun oleh para ulama, khususnya dalam bab lisan. Dinamakan sebagai bencana, bab bencana. Kalau Ihya Ulumuddin tu kitab bencana lisan. Ada yang menyebutnya, diterjemahkan dengan bab bencana lidah. Bencana lidah, bahaya lidah. Ya? Hari ni kita kena sebut juga bahaya keyboard. Kalau ada lidah neraka. Ada lisan neraka. Ada keyboard neraka. Ada jari neraka. Ya? Ada jari neraka. Janganlah kita menjadikan lidah kita, mulut kita, hati kita, jari kita ini sebagai sinonim dengan neraka. Wal'iyazubillah. Ya? Maka kata penafsir, maksud ayat la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima ini, maksud ayat ini ialah katanya golongan atau kluster al-muqarrabun itu tidak akan mendengar di syurga kata-kata yang tidak berarti. Sebab gambaran syurga yang diberikan sejak awal, tuan-tuan, sejak kisah Wildanum Mukhalladun lagi, tuan-tuan. Sejak kisah, bukan, saya rasa sejak kisah bangku mutaqabilin, ya, mereka duduk di bangku.
Sejak cerita bangku di syurga tu lagi tuan-tuan. Sejak cerita bangku di syurga lagi tuan-tuan. Ya. Sampailah kepada cerita pelayan-pelayan syurganya, bidadari syurganya, arak syurganya, buah-buahan syurganya, daging burung syurganya, gelas syurganya dan sebagainya. Semuanya itu adalah gambaran layanan syurga untuk golongan al-muqarrabun. Golongan al-muqarrabun yang disebut di awal ayat, di awal surah Al-Waqi'ah. Kan? Ya? Ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ulaikal muqarrabun. Muqarrabun ni, golongan muqarrabun ini. Itulah kata penafsir ini dalam menafsirkan ayat 25 ini. La yasma'una fiha lagwan wala ta'zima ini. Apa dia kata? Dia kata golongan atau kluster al-muqarrabun itu tidak akan mendengar di syurga kata-kata yang tidak berarti. La ya'taddu bih. Ini perkataan asal penafsir. La ya'taddu bih. Perkataan yang tidak dihitung, yang tidak diambil kira. Sama ada dosa sama ada pahala, apatah lagi dosa. Perkataan yang dosa pun tidak, berpahala pun tidak. Maka ini perkataan yang tidak juga akan didengar oleh penghuni syurga. Yang penghuni syurga itu siapa? Iaitu kluster al-muqarrabun. Mereka juga tidak mendengar kata-kata buruk atau hodoh untuk mengaitkan satu sama lain apa yang tidak patut untuknya. Di syurga tu juga tak ada gelaran-gelaran, jolokan-jolokan yang menghinakan satu sama lain. Tak ada. Bukan. Umpamanya golongan di atas dunia ni ada gelaran lebay malang, lebay politik, kan, penunggang agama, ya, macam-macam lagi. Ini olokan-olokan ini, ya. Ini olokan-olokan ini, ya. Ini tidak akan didengar. Tuduhan-tuduhan ini, julukan, gelaran-gelaran buruk ini tidak akan didengar lagi di syurga sana. Sebab yang masuk syurga itu mereka yang tak pernah menggelar buruk orang lain di dunia. Saya ulang. Sebab yang masuk syurga itu ialah mereka yang masa hidup di dunia tidak menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran buruk, gelaran-gelaran keji, gelaran-gelaran yang hina, gelaran-gelaran yang hodoh. Tak pernah. Sebab itu bila mereka masuk syurga, tidak didengar gelaran-gelaran seperti itu di dalam syurga. Tak dengar. Jadi kalau kita suka buat gelaran-gelaran seperti itu, berarti kita mungkin tidak akan layak untuk masuk syurga. Wal'iyahzubillah. Jadi jangan di dunia ni jangan suka memberi gelaran-gelaran buruk, ya, kepada orang lain. Ya, baik. Okay. Kemudian Ibnu Katsir, ya. Saya lupa saya sebenarnya minta tuan-tuan dan puan-puan tekan link, ya, dalam status tu, tempat video ni disiarkan. Dia ada status, kan, ada kenyataan-kenyataan dia tu. Ada sebenarnya link untuk nota. Ya, saya gagahkan juga diri untuk buat nota. Saya gagahkan, doalah supaya boleh terus. Itu pun tangan makin sakit. Tapi tak apa, selagi boleh saya cuba. Saya lupa minta tuan-tuan tekan link, ya, untuk sama-sama membaca nota. Ada nota, tekan link kat situ. Ya, tuan-tuan boleh pergilah. Cuma mungkin tertutup lah apa nama ni. Tapi boleh kecilkan, kan. Segi empat video ni boleh dikecilkan untuk berada di bucu nota tu. Kita letaklah bucu atas, depan, belakang. Suka hati kita, atas, bawah, kiri, kanan. Ya, letak mana pun sambil kita membaca nota. Ya, saya ada sediakan nota. Ya. Rugi tadi. Kalau tuan-tuan sendiri tak perasan, tuan-tuan tak dapat baca lah. Tapi
nota yang saya nak baca ni, yang akan datang ni, ini tak adalah dalam, sebab dia saya tak sempat, saya tak dapat nak terjemahkan semua. Ya, saya terjemahkan mana yang saya sempat terjemah aja. Jadi mana yang kekal berbahasa Arab tu saya tak masukkan dalam nota saya. Ya. Kita baca sedikit tafsiran Ibnu Katsir untuk ayat 25 ini. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kata Ibnu Katsir, maksudnya la yasma'una fil jannati kalaman laghian. Mereka tak mendengar dalam syurga itu perkataan yang lara. Ini dah faham kan? Saya dah ulang panjang lebar tadi. Maksudnya ghassa. Di sini perkataan lara itu diartikan oleh Ibnu Katsir dengan ghassa. Ya, ghassa, laghiya tu ghassa, kata Ibnu Katsir. Ghassa, ya. Sekejap tuan-tuan. Nak alih kedudukan sikit, punggung dah sakit ni. Okey. Ghassa, ya. Ghassa tu apa maknanya, kata Ibnu Katsir? Ghassa tu ialah maksudnya tidak patut. Tidak patut. Ghassa ni maknanya tidak patut. Ya. Dia tak akan dengar perkataan-perkataan yang tak patut diucapkan. Tak patut kan, orang kita tak patut kamu cakap macam tu. Tak patut kamu kata aku macam tu. Tak patut kamu kata dia begitu. Perkataan tak patut ni kita tak akan dengar lagi di syurga. Ataupun ghassa ni juga makna buih. Perkataan yang umpama buih. Buih yang maknanya buih kot, buih dia kadang-kadang bulatan dia besar, buihnya besar tapi kosong je. Terbang melayang, pecah, dan kemudian pecah. Khaliyah. Laghiya juga diertikan oleh Ibnu Katsir dengan khaliyah, iaitu kosong. Ghassan ghaliyan anil ma'na, ya. Perkataan yang kosong daripada makna. Ya, Ibnu Katsir kata ghassan khalian anil ma'na. Perkataan yang tak patut, yang kosong daripada makna. Tak ada apa-apa makna. Maksudnya tak ada apa-apa pahala. Tak ada apa-apa gunanya, manfaatnya. Au mustamilan ala ma'nan haqirin au da'ifin. Ataupun perkataan yang tak akan didengar dalam syurga itu perkataan yang mustamilan, yang mengandungi, yang terkandung di dalam perkataan itu makna celaan atau makna merendah-rendahkan. Ya. Kita tak akan dengar. Kalau di dunia ni selalu kita dengar perkataan merendah-rendahkan, menghina-hina, perkataan mencela. Ya. Di syurga nanti tak ada perkataan-perkataan yang menghina dan mencela ni. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, la tasma'u fiha laghiyah. Ini surah Al-Ghashiyah, ini ayat dalam surah Al-Ghashiyah ayat 11. La tasma'u fiha laghiyah. Maksudnya kalimatun laghiyah. Kita tak akan dengar dalam syurga itu perkataan laghiyah. Wala ta'sima ay wala kalaman fihi qubhun. Ya, kalau maknanya perkataan lara ini bukan hanya disebut dalam ayat 25 surah Waqiah ini, tetapi perkataan lara ini juga disebut dalam surah Al-Ghashiyah ayat 11. Tetapi sebutan perkataannya fonimnya berbeza. Ya, sebutannya berbeza. Kalau dalam ayat ini, ayat 25 surah Al-Waqiah ini disebut sebagai lagwa. La yasma'una fiha lagwa. Tapi kalau dalam surah dalam surah Al-Ghashiyah disebut laghiyah. Dia merujuk pada kedudukan lah perkataan tu. Dalam ayat 25 ini, perkataan lagwa ini dia perkataan mansub. Perkataan mansub. Sebab tu dia disebut lagwa. Ya, dia adalah itu cerita bahasa Arab. Ya. Dan di ujung ayat menyebut wala ta'sima. Ta'sima tu apa? Wala kalaman fihi qubhun.
Tidak ada perkataan-perkataan yang dalam perkataan itu kejelekan apatah lagi. Kalau perkataan lara pun tak ada, perkataan jelek apatah lagi. Ya. Kemudian Qurtubi. Imam Qurtubi pula. Saya ambil sikit je. Ya, Imam Qurtubi ni panjang. Tapi saya ambil sikit je. Ya. Macam mana saya ringkaskan? Mana riwayat-riwayat yang lemah yang dibawa oleh Qurtubi itu saya tinggalkan. Tapi kalau ada masa elok juga baca. Ya. Dia bukan maudhu', dia daif. Ya. Tapi untuk oleh kerana banyak benda lain nak baca, saya kesampingkan, ambil yang penting-penting je. Qurtubi menyalin. Antara yang saya ambil ialah perkataan Ibnu Abbas yang disalin oleh Imam Qurtubi. Ya, batilan wala kaziba. Batilan wala kaziba. Maknanya tak didengar dalam syurga itu perkataan batil. Dan perkataan batil ni saya dah ulas tadi panjang lebar. Dan perkataan kaziba. Kaziba ni dusta lah, bohong. Ya. Muhammad bin Ka'ab pula berkata wala ta'sima ay la yu'assimu ba'duhum ba'da. Muhammad bin Ka'ab pula mengartikan wala ta'sima itulah maksudnya tidak melakukan dosa sebahagian mereka dengan sebahagian lain, tidak mencela. Mereka tidak mengucapkan perkataan cela, mengucapkan ucapan yang menyebabkan berdosa yang ditujukan kepada sesuatu sama lain dalam syurga itu tidak. Sebab apa tidak? Sebab mereka bukan jenis mengucapkan ucapan celaan. Mereka bukan jenis mengucapkan ucapan celaan dan ucapan yang mengandung dosa. Di dunia lagi mereka mengawal diri mereka. Tidak bercakap perkara yang dosa terlanjur sekali dua. Itu pun mereka bertaubat dan memohon maaf pada yang sepatutnya. Ya. Berkata pula Mujahid, Qurtubi menyalinkan pula perkataan Mujahid. Ya, Qurtubi menyalin pula perkataan Mujahid. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Ya, mereka tidak mendengar padanya ni ayat-ayat yang kita sedang tafsirkan, iaitu syatma. Ya, lagwan tu diartikan dengan syatma, Mujahid artikan syatma. Syatma tu apa? Caci maki. Mereka tidak akan dengar dalam syurga itu perkataan caci maki. Caci maki ni berdosa lah. Jadi ini ada penafsir yang mengaitkan perkataan lara dengan perkataan yang mengandung dosa. Caci maki. Tak apalah, itu penafsir, itu kepelbagaian penafsiran. Ya. Wala ma'sama, iaitu yang menyakitkan hati. Ya. Dalam syurga nanti kita tak jumpa orang bercakap tentang kita apa yang menyakitkan hati, tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab semua yang masuk syurga tu di dunia, dia kalau bercakap, dia berusaha untuk tidak menyakitkan hati orang lain. Kalau orang sakit hati juga, orang tu salah faham. Dan orang tu tak patut sakit hati di tempat itu. Macam ditegur kan. Kita ni kalau ditegur, bukan semua orang boleh terima teguran. Bukan ada orang kata, alah kalau nak tegur elok-elok. Nak tegurlah baik-baik. Betul. Ya? Tapi kadang-kadang setengah orang, walaupun ada orang yang bila ditegur elok-elok baik-baik, dia tak terasa hati, dia tak marah, tak apa. Tapi ada setengah orang, walaupun ditegur secara baik pun, dia tetap akan marah, dia tetap akan kecil hati. Kan? Ada. Malah ramai orang. Kalau kita tegur dia tempat yang betul pun, perkataan kita perkataan terkawal pun, dia akan marah juga, dia akan kecil hati juga. Kadang-kadang dia akan berdendam dengan kita. Ya? Susah. Sebab tu kita kena jaga, tuan-tuan. Jadi sebenarnya terlalu ideal lah bila orang kata gunalah perkataan yang tak menyakitkan hati. Susah. Yang susah bila kita nak cakap benda benar, cakap benda betul, halus macam mana pun kita tapis perkataan kita, susun macam mana pun dengan baik perkataan kita, ya, dia akan tetap menyentuh. Ada orang yang tak akan tetap hatinya tersentuh kecuali orang yang betul-betul
kecuali orang yang betul-betul yang betul-betul itulah, yang betul-betul terbuka, redha, nak terima teguran. Terbuka dan redha nak terima teguran. Baik. Okey tuan-tuan. Kemudian kita masuk sikit bencana keyboard. Saya tambah dalam tafsiran ini tentang perkara yang disebut bencana keyboard, yang sebenarnya bencana lidah. Saya tulis sini bencana keyboard. Sekarang ni keyboard ni lebih bahaya daripada lidah. Tapi nampaknya sekarang lidah nak ambil alih balik. Semenjak aja rakaman, go live, YouTube ni semua, lidah nak ambil alih balik. Dulu keyboard lah, tulisan yang ambil alih. Sekarang ni semenjak ada alat-alat ni, teknologi ni, lidah nak ambil tempat di balik. Nak kembali kepada asal balik. Sikit tuan-tuan. Luqmanul Hakim berkata, diam itu hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Diam tu sebenarnya hikmah, kebijaksanaan. Diam tu benda bijak. Diam tu selamat. Sebab tu kalau wartawan tanya, baik diam. Sebab tu kebanyakan artis ke, ahli politik ke, kalau benda tu benda kontroversi, dia tak akan jawab kalau wartawan tanya. Dia kata no comment. No comment. Dia akan kata, paling dia kata no comment. Wartawan akan marahlah ke dia. Tetapi dari satu sudut yang lain, maruah dia selamat, rumah tangga dia selamat. Cuba dia jawab. Rumah tangga tak patut cerai, jadi cerai. Pertunangan yang tak patut putus, jadi putus. Tapi kalau dia no comment, jadi dia kahwin. Elok je dia kahwin. Kalau dia kata no comment, selamat je pertunangan dia, selamat je dia berkahwin. Ini dia. Sebab tu diam itu lebih berhikmah. Jadi biar kita jadi orang yang lebih banyak diam. Biar kita jadi orang yang lebih banyak diam daripada banyak berkata-kata. Berkata-kata bila hanya perlu. Berkata-kata bila hanya ada kebaikan dan ada keperluan. Selain daripada itu, kita diam. Kita diam. Kerana itu lebih menyelamatkan kita. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, iaitu lidah. Nabi kata, siapa menjamin bagi aku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, yakni lidah lah. Apa yang duduk antara dua tulang dagu dia? Lidah lah. Tulang dagu kan ni, satu, dua, kiri kanan. Maka apa maksud menjamin tu? Maksudnya jaga lidah tu. Jaga. Jangan banyak cakap benda yang betul sahaja, bila perlu sahaja. Itu maksud. Siapa boleh jamin begitu? Dan juga siapa yang boleh jamin apa yang ada di antara dua kakinya, iaitu kemaluan, maka aku menjaminnya syurga. Yang hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad. Siapa yang dia boleh jaga lidahnya, siapa yang boleh jaga kemaluannya, lagi lidah daripada perkataan-perkataan keji, umpat keji, nista, dan berita palsu, menyebarkan berita palsu, fitnah. Dan siapa boleh jaga kemaluannya daripada zina dan sebagainya, Nabi jamin dia masuk syurga. Allahu Akbar. Nabi jamin dia masuk syurga. Sikit lagi tuan-tuan. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Di sini Nabi mengaitkan beriman dengan Allah dan hari akhirat dengan sikap diam, sikap suka lebih banyak diam. Orang yang diam itulah orang yang dalam keimanan dia, benar keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Abu Darda berkata, gunakanlah kedua telingamu daripada mulutmu, kerana engkau diberi dua telinga dan satu mulut, agar engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini perkataan Abu Darda. Perkataan para ulama yang sangat berhikmah tuan-tuan.
Ya, mulut satu je Tuhan bagi. Boleh tak Tuhan nak buat mulut dua? Boleh. Boleh je kalau Tuhan nak buat mulut dua. Boleh. Kalau Tuhan buat, boleh. Kena je. Tapi Tuhan tak nak. Sebab apa? Sebab Tuhan nak kita kawal mulut kita. Jaga mulut kita baik-baik. Jadi jangan banyak guna mulut, banyak guna telinga. Tu dia. Tu dia punya isyarat dia. Jangan banyak guna mulut, tapi banyaklah guna telinga. Telinga ada dua, mulut ada satu je. Ni lebih banyak guna mulut daripada telinga. Pada telinga ada dua. Jadi biarlah banyak mendengar. Tapi mendengar tu pun dengar yang baik-baik saja, yang boleh dengar saja. Yang umpat keji, nista, berita palsu tu tak boleh dengar. Dengarlah benda yang baik-baik untuk mendapat maklumat, untuk mendapat ilmu, untuk mendapat kefahaman. Ya. Dan kurangkan guna mulut. Ya, guna di tempat yang perlu dan bila ada kebaikan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, saya rasa sekadar itulah kuliah saya untuk malam ni, insya-Allah. Lepas ni saya sambung pula pada bencana-bencana yang disebabkan oleh lidah. Ya, bencana-bencana yang disebabkan oleh keyboard warrior. Bukan semua keyboard warrior lah. Keyboard warrior keyboard warrior apa? The hell keyboard warrior. Keyboard warrior neraka lah. Keyboard warrior yang menempah neraka. Kerana jejarinya menaip, ya, perkataan-perkataan, artikel-artikel yang menyebabkan mereka menuju laju ke api neraka Allah Subhanahu taala. Wal-'iyazbillah. Semoga kita semua tidak begitu. Sehingga berjumpa lagi dalam jadual akan datang yang akan dimaklumkan. Saya sudahi dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah surah Al-Asr serta sedikit doa. Kita amalkanlah baca doa, ya, setiap kali kita habis ceramah, habis kuliah. Ya, moga-moga doa kita dimakbulkan oleh Allah, khususnya ya tentang COVID-19 dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al dinana dinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah ذنوب المستغفرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من البرص
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمرحومة عائشة بنت محمد علي. اللهم اغفر للمرحوم عمر بن عبد العزيز. اللهم اغفر للمرحوم Haji As'ad bin Munadi. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh arwah ibu bapa kami semua, ya Allah, termasuklah yang mendengar kuliah ini dan yang sedang mengaminkan doa ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqi min al khataya kama yunaqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولزوجنا ولأولادنا ولإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وصلاتنا صلاة الخاشعين. اللهم طول عمرنا وصحح جسادنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت ونور علينا قبورنا. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada COVID-19 ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pandemik COVID-19 ya Allah. Tamatkanlah pandemik COVID-19 ini dengan segera ya Allah. Jauhkanlah kami daripada COVID-19 ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang mengidap COVID-19. Ya Allah, berkatilah arwah dan roh mereka yang telah terkorban kerana COVID-19. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada dijangkiti COVID-19 dan juga daripada wabak ini secara seluruhnya. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.